Okay guys, Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Baik, so saya baru settle update topik yang kelima, macam mana kita nak menentukan entry kita. Okay, topik ni quite simple, tak susah mana pun. Saya rasa kalau kata tak faham, korang boleh rewind balik, rewind balik, okay. Dan kalau tak faham juga, no problem, tanya, okay. Just saya nak tunjuk dekat sini, yang ni stream, okay. Stream ni lebih kurang macam update apa benda semua macam tu lah. So anything korang boleh tanya soalan kat sini lah yang berkenaan, okay. Baik, so topik yang keenam. Okay, topik yang keenam yang saya baru nak record sekarang. Okay, baik, so ini dia. Bismillah. Jenis signal ada dua. Okay, yang pertama 10, iaitu dia punya max lah, in term of scale 0 hingga 10 max. Okay, so 10 kita nak fokuskan kepada sell, manakala 0 kita nak fokuskan kepada buy. Makna kata 10 ini maksimum dan 0 itu merupakan minimum. Okay, nampak ni kan, 10 paling tinggi, 0 paling rendah. Begitu juga dekat sebelah sini. Cuma yang ni dia terbalik lah. Yang ni macam contoh dekat forex trading, dekat dia punya chart. Okay, korang boleh nampak turutan harga dekat sebelah kanan tu. Just imagine lah, korang kena bayangkan lah kan. Kan harga kat sebelah kanan tu dia menaik. Okay, yang dekat sebelah kiri ni pula merupakan strength untuk quote. Makin turun quote, makin kuat dia sebenarnya. So yang seorang nak bergerak ke bawah untuk menguatkan currency dia, seorang lagi nak bergerak ke atas untuk menguatkan currency dia. Okay, baik. Kalau tak silap saya, topik yang pertama ada sebut kot. Betul, topik pertama. So korang buka topik pertama kalau kata korang tak faham. Okey, so signal ada dua jenis. Tadi saya dah terangkan 10 dan 0. Ini memang favourite saya, 10 dan 0. Gandingan kepada gandingan daripada ni ayat ni dah tak betul ni. Gandingan daripada min dan maksimum. Yang ni baru betul. Gandingan daripada min dan minimum dan maksimum terbahagi kepada, okey. So ada max versus max. Yang ni saya buat contoh, sepatutnya max versus max ni ada dua lah. Okay, satu mewakili base sebagai 10, satu lagi versus quote sebagai 10. So either one lah, tak kisah mana-mana. Minimum pun sama juga, minimum versus minimum, 0 versus 0, sama ada base ataupun quote, tak kisah mana-mana satu. So untuk max ni dan max versus minimum ni saya buat dua. Okay, actually maximum versus minimum dengan minimum versus maximum sama je sebenarnya, cuma dia terbalikkan lah, 10 kat depan, 0 kat belakang, 0 kat depan, 10 kat belakang. Okay, cumanya guys, dia memberikan gambaran yang berbeza dan ternyata entry juga turut berbeza. 10 kat depan, 0 kat belakang. 0 kat belakang kita nak beli quote, 0 kat belakang kita nak beli quote. Minimum ni 0 lah. So yang ni just satu gambaran yang mana 10 ni base, 0 ni quote. Yang base kat depan ni maksimum, nampak 10, minimum kat 0 kat belakang ni minimum, iaitu quote. Okay, baik. So sekarang ni 10 versus 0. Bila mana 10 versus 0, entry-nya akan jadi sell. Sebab apa sell? Sebab sell membeli kontrak untuk quote. Okey, manakala 0 kat depan versus 10 kat belakang, 0 kat depan bermaksud kita nak beli kontrak untuk base, maknanya kita nak kena entry buy lah. Okey, baik, selesai dekat situ. So sekarang ni saya nak terangkan 10 versus 10 dulu. Okey, 10 versus 10. Okey, so dekat sini 10 versus 10. Okey, kalau sekiranya 10 versus 10, okey, sekarang ni base 10, quote pun 10. Okey, so sekarang ni kena tengok betul-betul 10 base ni dekat sini korang kena refer kat sini dan quote ni korang kena refer kat sini sebab kena ingat quote dia bearish. Okey, quote pergerakannya bearish. Semakin dia ke bawah, semakin dia menguat. Okey, dan base pula semakin dia ke atas, semakin dia menguat. Kena faham betul-betul yang tu dulu. Okey, jangan korang faham yang macam ni pula.
Oh, ini base kat sebelah sini, kod kat sebelah sini. Dah jadi gitu bang. Baik. So sekarang ni 10 versus 10. Bila mana satu-satu currency dia berada pada scale 10. Macam contoh sekarang ni dalam kes ni, yang maksimum untuk base ialah 10. Okay, saya buat warna hitam lah, tak keliru sangat. 10. Dia akan bergerak ke mana? Dia akan bergerak ke bawah. Gitu. Okay, dia akan bergerak ke bawah. Macam ni. Okay, settle. Maknanya 10, the next destination ialah kosong. Dia lebih kurang macam ni je. Okay, saya tunjuk gambaran dia. Sini A, sini B. Perjalanan dia dua je, antara A ke B ataupun B ke A. Simple je. Macam tu je sebenarnya. Tak susah pun. Baik. So kalau kata yang ni pula, untuk kod ni dia dekat maksimum kan, 10 kan. Okay, kod ni dekat sini. Asalnya daripada 10. So dia bergerak ke, dia menuju ke kosong. Bila mana dia menuju ke kosong, okay, jadi pergerakan tu tadi, susah pula dia nak straight. Tu dia. Okay. So pergerakan tu tadi akan menuju ke kosong. Dia akan bergerak ke atas. Dia bertentangan. Okay. So ini gambaran dia. Kalau 10 versus 10, ini gambaran dia. Dua-dua menuju ke arah yang sama, iaitu kosong. Sebab tu saya tak nak ambil 10 versus 10. Okay. Dia punya result dia agak lambat sikit lah. Macam mana ada student saya tahu yang ambil max versus max, ada yang ambil minimum versus minimum. Ada, bukan tak ada. Tapi diorang ni jenis swinger lah. Okay, diorang ni jenis swinger lah. Saya respect lah dengan orang yang begitu. Baik. So next saya akan menerangkan berkenaan dengan kosong versus kosong. Okay, kosong, base kosong. Okay, warna hitam versus kod kosong, warna merah. Masih lagi sama guys. Jangan keliru. Base dekat sebelah sini. Okay, nice. So sekarang ni sama juga, tak ada beza. Macam tadi, currency tu kosong, currency tu lemah. So dia akan menuju ke 10. Gitu. Dia akan menuju ke 10. So dua-dua currency menuju ke arah yang sama. Itu cerita dia. Okay, sebab tu saya tak pilih kosong versus kosong ataupun 10 versus 10. Result dia kuat lambat. So kita nak result cepat kalau boleh. Baik. So kita teruskan discussion kita kepada maximum versus minimum dulu. 10 versus kosong. Okay. Baik. So dekat atas ni, kenapa saya tak copy je kan? Copy je lah dak. Rajin betul. Copy je. Okay. So saya ambil yang ni. Okay. Okay, done. Okay. Kali ni pula ada kan? Ada kat bawah. Okay. So kali ni pula 10 base, kosong kod. Okay. Okay. So saya ambil bulatan ni, saya letakkan dekat sini. Baik. Kalau kata dia start dengan 10, dia akan menuju ke kosong. Okay. So kita buat yang ni dulu. Dia akan menuju ke kosong. Gitu. Okay, macam tu. Okay. So kita buat anak panah. Okay. Dia akan menuju ke kosong. Gitu. Lawa-lawa sikit lah kan. Bukan masalah apa, sebab kita minat kan setup ni. Bias gila. Baik. So sekarang ni kod pula dia start dari kosong. Kod start dari kosong. Okay, kod start dari kosong. Oh sorry, ni 10. Kosong. Kod start dari kosong menuju kepada Sekejap. Okay, settle. Tengah lah tu. Okay, halal lah. Dia menuju ke 10. Guys, you all nampak tak something guys? Nampak tak? Nampak tak something? Kalau nampak, apa yang korang nampak? Pergerakan dia sama, tapi nilai dia berbeza. Dua-dua currency bergerak ke bawah. Yes, part ni yang menarik. Dua-dua currency bergerak ke bawah.
tapi destination daripada in term of value ataupun strength berbeza. Actually quote semakin kuat tapi base semakin lemah. Itu cerita dia. Okay. Bila mana kita pilih kosong dekat strength untuk quote, kita nak beli quote, jadi dia akan menuju ke 10. Dalam masa yang sama, bila mana kita pilih setup 10 kosong, ni yang ni kita pilih setup yang ni, jadi kita akan beli kejap, terbalik, sorry. Kosong ni quote, 10 tu base. Saya pun keliru. Baik. So sekarang ni bila mana kita ambil 10 kosong, kosong ni kita nak beli kontrak untuk quote. So kita akan masuk sell kan. Bila mana kita masuk sell masuk sell kat sini. Ni contoh. Okay. So kita masuk sell kat sini. Bila kita masuk sell, apa yang berlaku ialah daripada kosong, macam tadi lah, as simple as A, B, B, A kan. So daripada A dia menuju ke B, daripada B, daripada B dia menuju ke A. Simple je. Kosong ni dia nak cari 10 balik, yang 10 ni dia nak cari kosong balik. Sebab tu saya suka entry setup yang sebegini, 10 kosong. Okay, baik. Kalau ada soalan tanya letak dekat ruangan komen Okay, baik. So the next one, saya akan memberikan explanation untuk setup minimum versus maximum pula. 10 pula. Kalau tadi sell. Kalau tadi sell. Saya rasa macam rugi pula saya padam. Kalau saya biarkan pun tak apa kan. Saya biarlah. Saya biar. Alamak. Kenapa jadi gini? Alamak. Kenapa jadi gini? Okay. Sekejap. Sorry Okay. So saya ambil yang ni. Okay. Yang ni saya copy, saya letak dekat sebelah sini. Okay. Gitu. Okay, baik. Sekejap So saya nak kena alter sikit pin ni. Banyak kerja sikit. Saya pause dulu. Okay guys, kita sambung balik. Sorry Baik. So sekarang ni setup base sebagai kosong dan quote sebagai 10. Okay. No, saya buat drawing sikit. Base kosong kat sini. Okay, sini base. Okay, dan quote dekat sini. Okay, quote dekat sini sebagai 10. Okay, baik. So sekarang ni daripada 10 dia akan menuju ke kosong. Daripada kosong yang ni pula dia akan menuju ke 10. Okey, kejap Okey. Okey, done. So yang ni anak panah dia ke atas macam ni. Okey, yang ni pula anak panah dia juga turut ke atas macam ni. Okey. Tapi yang bezanya sekarang ni, yang ni warna biru dan yang ini warna merah yang ni. Okey, baik. So base kosong kat mana? Base kosong dekat sini dan quote kosong tu dekat sini. So bila mana kita entry buy dekat sini. Okey, bila mana kita entry buy dekat sini, quote dia akan lemah. Nampak dia akan pergi kepada kosong. Manakala base dia akan menuju ke 10. Okey. Sebab tu saya paling suka entry jenis 010 ataupun 10 kosong. Mana mouse? Ni dia. Okey. Yang ni entry sell, yang ni entry buy. Tu dia. Okey. Sebab itulah saya suka setup 10 kosong ataupun 010. Either one saya tak kisah. Cuma untuk kedua-dua setup ni, okey,
Ini nota penting dalam ni Okey. Nota penting. Tu dia nota penting. Tak tahulah kalau tak tahu lagi ataupun tak sedar lagi kepentingan nota tersebut, saya tak boleh nak bantulah. Banyak tanda seru dah tu. Baik. So, nota penting. Yang pertama, pastikan volume bagi base dan quote sudah matang. Volume, base dan quote sudah matang. Macam mana kita nak tentukan volume tu dah matang ataupun belum? Saya dah cerita pada pada topik yang kedua kalau tak silap saya. Kalau salah cek baliklah. Kalau tak silap saya topik yang kedua. Saya ni tak boleh color pula. Hantar dia lah. Okay. Baik. So seterusnya yang nombor 2. Kenapa dia tak boleh tukar color tu boleh pula. Okey, kita try balik yang atas ni. Sekejap okey, boleh pula. Okey. Tu dia. Okey, baik. Pastikan volume bagi base dan quote sudah matang. Okey. Then tentukan kosong tu dari mana? Untuk currency mana? Tu step dia. Untuk currency mana? Ada 8 currency. Tengok dulu kosong tu yang mana. Okey. Dan kalau kata dalam data trade system, dia kena 0.0 dia bukan kosong. 0.9 kita tak nak, 0.8 kita tak nak, 7 tak nak, even 0.1 pun kita tak nak. Kita nak 0.0. Okey, kita nak macam tu. Baik. So tentukan 0.0 ni currency mana. Bila dah tahu currency mana yang 0.0, okey. Bila dah tahu currency mana yang 0.0, okey, sekejap saya tukar warna hitam balik. Cari pula cari pairing cari currency baru betul. Cari currency yang mana strength dia 10. 10.0 lah. 10 lah, 10 tak apa sebab dia memang takkan ada 10.1. Okey. Cari currency yang 10. Okey. 9.9 tak nak, 9.8 tak nak, memang tak nak. Kita nak 0.0 dengan 10, itu je. Okey. So bila mana dah tahu currency mana yang 0.0, cari currency yang mana strength dia 10. Okey. Kemudian tentukan kosong ni sama ada dia base ataupun dia sebagai quote. Sebab kita nak tentukan buy atau sell. Kena ingat tu. Dan sekali lagi saya remind dekat nota ni. Okay. Buy sama dengan beli kontrak untuk base. Okay. Nombor 6. Sell sama dengan beli kontrak untuk quote. Kena ingat. Yang ni kena ingat. Yang ni kena ingat. Tolong ingat Okay. Baik. So itu dia step dia. Seterusnya sekarang ni cuti hari Ahad. Saya pun baru upgrade sistem. Interface sistem dah berubah, dashboard sistem dah berubah. So tunggu next week. Okay, tunggu next week. Kalau ada setup 10.0 nanti saya akan share. Dan kita akan buat recording untuk setup 10.0 ataupun 0.10. Macam mana saya trade 10.0 dan 0.10. Okay. So guys, itu dia untuk video kali ini. Setup favorite saya 10.0 ataupun 0.10. Kalau ada soalan sila tanya. Okay. Saya rasa mungkin tak berapa nak nampak sangat sebab masih lagi belum kita apply dah on chart. Nak kena ada video juga 0.10 macam mana, 10.0 macam mana. Okay. Tapi tak apa, jangan risau. Saya akan buat semua tu insyaAllah. Cuma so far saya perlukan feedback lah. Saya perlukan feedback. Kalau ada soalan dan sebagainya kena tanya. Kalau nak request webinar pun kena minta. Okay. Jangan risau, semua kita akan set. Dan segala jenis aktiviti kita akan update dalam Classroom. Okay. Jangan risau.
So mana-mana yang tak aktif dekat Telegram, aktif kat WhatsApp dan sebagainya, yang tu tak menjadi masalah sebab saya kira semua ada Google kan. Jadi dia akan naik notification dekat Gmail. Okay, korang akan nampak Gmail apa benda semua, ke dah update ke, ada webinar ke apa ke. So atas korang lah sama ada korang nak join ataupun tidak, berdasarkan kepada kelapangan masa masing-masing. Okay, so itu dia penerangan kali ini. Favorite setup saya 10.0 ataupun 0.10. Ambil masa sikit untuk saya buat video sebab kita nak benda tu orang kata macam mana practically lah, macam mana dia on chart. Lebih kurang gitulah cerita dia. Actually sebenarnya dah ada. Okay, sebenarnya dah ada dah. Okay, sekejap saya tunjuk. Okay, sebenarnya dah ada. Sekejap Okay, mana dia? Ni dia webinar asas yang ni. Ni setup 0.10, 10.0. Actually dah ada dah sebenarnya. Tapi tak apalah, nantilah saya buat video lain insya-Allah khas untuk classroom yang ini saja. Okay, so sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat belajar.